Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat skandal rasuah membabitkan beberapa adun yang didakwa berlaku di Sabah dan SPRM telah pun memanggil 5 daripada adun itu untuk diambil keterangan, Bung Mukhtar pula tiba-tiba terima berita yang paling buruk sekali yang pernah berlaku di dalam hidupnya. Bung Mukhtar Radin hari ini diarah untuk membela diri bersama dengan istrinya dan boleh kata kes Bung Mukhtar kalah apabila beliau pembebasan kes rasuah beliau bersama istrinya telah dibatalkan oleh mahkamah. Bung Mukhtar dan istri lalu diarah membela diri. Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan pihak pendakwaan terhadap ahli Parlimen Kinabatangan, Bung Mukhtar Radin dan istrinya Zizi Izzati Abdul Samad untuk mereka membela diri dalam kes rasuah bernilai Rm2.8 juta berkaitan pelaburan amanah saham. Ada yang kata dalam keputusan ini mereka kata telah ada kes atau ada kes prima facie. Maksudnya ada yang boleh dibicarakan dan boleh dituduh kepada Bung Mukhtar dan istrinya Zizi dan mereka perlu membela diri, mempertahankan diri terhadap dakwaan ini. Ketika membacakan keputusan sebulat suara daripada panel 3 hakim Mahkamah Rayuan hari ini, Hakim Muhammad Zaini Mazlan menyatakan Mahkamah Tinggi telah membuat kesilapan kerana keputusan prima facie tidak boleh disemak semula. Bagi pihak Hakim Ahmad Zaidi Ibrahim yang mempengerusikan panel rayuan dan Hakim Norin Badarudin, Zaini menjelaskan keputusan oleh Mahkamah Perbicaraan bukan penyelesaian akhir terhadap hak tertuduh untuk membela diri. Zaini menegaskan proses perbicaraan jenayah mesti diteruskan agar tertuduh berpeluang mengemukakan pembelaan mereka. Hakim turut menekankan hak perbicaraan yang adil terpakai secara sama rata kepada pihak pendakwaan dan pembelaan. Menyemak semula keputusan prima facie atau akan mengganggu perbicaraan yang adil apabila Mahkamah Perbicaraan terpaksa menangguhkan prosiding untuk membolehkan sesuatu pihak membuat rayuan terhadap perintah prima facie tersebut. Tindakan ini akan mengganggu kelancaran perbicaraan dan membazirkan masa kehakiman dan ia perlu dihentikan, kata Zaini. Hakim Rayuan kemudian mengarahkan perbicaraan peringkat pembelaan terhadap Bung Mukhtar dan Zizi istrinya disambung semula di Mahkamah Session tanpa sebarang penangguhan. Pada 7 September tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan pasangan itu untuk membatalkan keputusan Mahkamah Rendah yang mengarahkan mereka membela diri atas pertuduhan. Sebelum itu, pada 2 September tahun 2022, Mahkamah Session Kuala Lumpur memutuskan pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Bung Mukhtar dan Zizi. Pada 18 September tahun 2023, pihak pendakwaan memfailkan rayuan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Azhar Abdul Hamid yang membebaskan pasangan itu daripada pertuduhan. Mahkamah Tinggi memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan Bung Mukhtar 65 tahun dan Zizi Izzati 46 tahun bagi menyemak keputusan Mahkamah Session pada 2 September 2022 itu. Mengikut pertuduhan pertama, Bung Mukhtar yang ketika itu merupakan pengerusi bukan eksekutif Velcro Berhad didakwa secara rasuah memperoleh untuk dirinya suatu suapan iaitu wang tunai sebanyak 2.2 juta daripada ejen pelaburan Public Mutual Berhad, Madhi Abdul Hamid melalui isteri tertuduh Zizi Izzati. Dia dituduh melakukan perbuatan itu sebagai upah bagi mendapatkan kelulusan daripada Menteri Kewangan II untuk Velcro membuat pelaburan sebanyak
RM150 juta bagi menyertai produk unit amanah Public Mutual. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Public Bank Berhad, Cawangan Taman Melawati nombor 262-265 Jalan Bandar 12, Taman Melawati di sini antara pukul 12.30 tengah hari dan 5 petang 12 Jun 2015. Bagi pertuduhan kedua, Bung Mukhtar didakwa secara rasuah memperoleh untuk dirinya suatu suapan iaitu wang tunai berjumlah RM262.500 daripada individu sama melalui akaun Public Islamic Treasure Growth Fund yang didaftarkan atas nama Zizi Izati bagi tujuan serupa. Bung Mukhtar juga dituduh secara rasuah memperoleh untuk dirinya suatu suapan iaitu wang tunai berjumlah RM337.500 daripada ejen pelaburan Public Mutual Berhad, Nur Haili Abdul Mokhtar melalui akaun Public Ethical Sequel Fund yang didaftarkan atas nama Zizi Izati bagi tujuan yang sama. Kedua-dua perbuatan itu didakwa dilakukan di lokasi sama pada 16 tengah hari dan 12.28 tengah hari pada 19 Jun 2015. Pendakwaan dikemukakan mengikut subsection 17 dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 SPRM dan boleh dihukum di bawah section 24 dalam kurungan 1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10.000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Zizi Izati mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan bersubahat dengan suaminya berhubung perkara sama di tempat, tarikh dan masa serupa. Mengikut section 28 dalam kurungan 1 kurungan C Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah subsection 24 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10.000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan daripada Mahkamah Rayuan hari ini. Apa komen anda untuk isu kali ini? Apakah Bung Mukhtar menghadapi masalah yang besar selepas ini? Kita tunggu dan lihat. Inilah politik Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.